Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat menonton Lensa IPT hari ini 9 Februari. Hari ini juga Tahun Baru Cina. Saya nak ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina, Tahun Naga. Nosif Fashai, Cina Kuala. Semoga anda semua terus berlangsunglah kehidupan, dan pastinya hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan globalisasi pengajian Melayu, dan alhamdulillah kita bawakan kepada anda 3 panel untuk kita bincangkan berkenaan dengan itu. Pastinya hari ini satu topik yang cukup perlu kita ketengahkan, perlu itu kita fahami dan amati betul-betul, kerana ini adalah warisan bangsa negara kita untuk kita turunkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan pastinya hari ini kita ada sediakan kepada anda juga berkenaan dengan satu program yang menyantuni rakan-rakan kita, dan juga rakan-rakan kita ada sediakan sedikit bingkisan daripada UPM, program Jalinan Kasih UPM. Jom sama-sama kita saksikan. Program Jalinan Kasih merupakan program komuniti yang diusahakan oleh pelajar Universiti Putra Malaysia dengan kerjasama Pusat Jagaan Rumah Keluarga Kami. Program Jalinan Kasih ini dijalankan dengan objektif untuk memberikan sumbangan kepada golongan anak yatim dan kanak-kanak yang memerlukan. Selain itu, ia juga memberikan ruang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mendapatkan pengalaman menghabiskan masa bersama kanak-kanak ini. Timbalan Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia, Dr. Hismawati Mazin, turut bersama-sama menyertai dan merasmikan majlis penutupan program Jalinan Kasih. Saya rasa sangat memberi impak kepada pelajar Universiti Putra Malaysia, juga komuniti di sini, di mana pelajar-pelajar memberi transfer knowledge tentang sains, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu kepada penghuni-penghuni di sini. Harapan saya dengan adanya program seperti ini, ia akan memberi pelajaran yang terbaik kepada pelajar-pelajar Universiti Putra Malaysia, dan juga belajar bagaimana untuk berilmu, berbakti kepada komuniti di luar sana. Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan sepanjang program ini berlangsung. Antaranya ialah gotong royong, compliment circle, hotbox dan banyak lagi. Sel pemindahan ilmu juga telah dijalankan dengan merancang pelbagai aktiviti menarik di bawah kategori subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik serta sains. Kita mengucapkan terima kasih kepada Universiti Putra. Saya nampak kanak-kanak pun happy dan dia belajar, dan yang mustahak tu dia orang campur gaul lah dengan budak-budak dekat sini ke. Tengoklah apa dia punya masalah, kalau ada apa-apa dia orang tu boleh bagi nasihat. Sumbangan wang tunai serta barang keperluan dapur telah dikumpulkan oleh para pelajar tersebut. Sumbangan ini telah diserahkan kepada Encik Joseph selaku pengasas rumah keluarga kami yang beroperasi dengan kos sebanyak RM35,000 sebulan. Semoga pelaksanaan program komuniti ini memberi inspirasi untuk anak muda yang terlibat serta di luar sana untuk terus membantu serta berbakti kepada mereka yang memerlukan. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat tahun baru pada masyarakat Cina, supaya tahun ini disambut dengan gembira oleh keluarga dan dengan damai. Sin Nian Kuala, dan mudah-mudahan tahun ini tahun bahagia dan tahun-tahun berikutnya begitu lebih bahagia. Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. Terima kasih.
Masih lagi dalam Lensa IPT, topiknya hari ini seperti yang dikatakan tadi, globalisasi pengajian Melayu. Kita bawakan kepada anda 3 panel di studio bersama dengan kita hari ini, Dr. Muhammad Yuzaidi bin Muhammad Yusof, Mensyarah Pusat Kajian Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Bintara Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan kita bersama dengan Profesor Makdia Dr. Indrawati Elias Indrawati Zahid, Timbalan Dekan Penyelidikan, Penciptaan, Nilai dan Perusahaan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Melaya UM. Dan kita juga bersama dengan Dr. Zurani Ramli, Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSS. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, globalisasi pengajian Melayu. Sebelum kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan globalisasi itu sendiri, pengajian Melayu ini sebenarnya apa, Doktor? Kalau ikutkan mungkin fahaman saya bahasa dan juga budaya, mungkin sejarah juga. Okey, mengenai terima kasih. Ya, mengenai pengajian Melayu, kita boleh lihat pada asasnya kepada 3, iaitu bahasa, sastra dan budaya. Dan kajian ini lebih bersifat kajian wilayah, maksudnya melibat kawasan di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak. Maksudnya kita melihat tentang 3 kelompok ataupun 3 mengenai dengan berdasarkan kepada tumpuan kajian itu melihat disiplin bahasa, sastra dan juga budaya itu sendiri. Dan bila kita lihat keperluannya sebagai satu untuk diangkat sebagai satu di peringkat globalisasi, jadi kita perlu melihat daripada struktur yang lebih besar. Maksudnya kita dapat memberi satu yang pembaruan tentang bidang pengajian Melayu, bukan sekadar kepada 3 asas yang utama. Kita boleh lihat kepada keperluan teknologi dan juga keperluan yang berkaitan dengan kehidupan manusia kini. Baik. Soal keperluan, mungkin ada keunikan yang tersendiri dalam pengajian Melayu ni, mungkin dalam konteks seni, budaya ataupun dalam bidang-bidang lain. Ya, terima kasih. Salam Malaysia Madani. Okey, keunikan ya pengajian Melayu. Kita ada seni tarian Melayu, kita ada bahasa Melayu yang mempunyai kemampuan ya yang untuk mengungkapkan pelbagai konteks ilmu yang sesuai dengan perkembangan semasa. Kita ada muzik Melayu, kita ada tarian sebagaimana disebutkan tadi, kita ada kulineri Melayu yang memperlihatkan sesuatu yang berbeza ataupun unik berbanding dengan apa yang ada di luar negara. Jadi ini merupakan salah satu cara bagaimana kita boleh mempromosi pengajian Melayu itu di luar negara. Jadi saya rasa kita perlu berusahalah ya untuk mengangkat pengajian Melayu itu di peringkat global. Itu yang sedang kami di universiti-universiti sedang lakukan sekarang. Ya. Apa pentingnya, Doktor, untuk kita nak angkat sama-sama pengajian Melayu ni supaya bukan saja Malaysia mengenali sebagai Melayu, tapi di luar juga mengenali Melayu sebagaimana yang kita bawakan hari ini, Doktor? Saya kira pengajian Melayu ini satu bidang yang bukan, kadang-kadang kita sering terkeliru ya bila kita sebut pengajian Melayu. Kadang-kadang orang hanya melihat mungkin memahaminya sebagai bahasa Melayu, tetapi kita perlu menjelaskan bahawa pengajian Melayu ini adalah satu bidang yang multidisiplin ya, yang merangkumi saya kira pelbagai aspek yang berkaitan dengan orang Melayu itu sendiri ya, termasuklah saya rasa seni bina, maritim Melayu ya, pertukangan, persenjataan Melayu dan sangat penting sebagai satu bidang yang kita kata hendak memastikan kelestarian bidang pengajian Melayu ini. Saya rasa sangat penting untuk kita bawa pengajian Melayu ini ke peringkat yang global, ke peringkat antarabangsa. Cerita pengajian Melayu ni mungkin ada kisah-kisah yang boleh kita cungkilkan sebentar nanti, tapi saya tertarik dengan UPSI sebenarnya. Mereka rancak untuk menghasilkan data-data berkenaan dengan pengajian Melayu dalam negara kesusasteraan sastra di peringkat sekolah menengah mungkin. Kalau diikutkan data daripada UPSI juga, Doktor, banyak daripada sekolah-sekolah menengah yang sudah mungkin tak mengetengahkan sastra itu sendiri, aliran sastra itu sendiri di sekolah menengah. Saya kira ini satu Doktor rasa apa? Pencapaian ke apa? Ya, bagi pandangan saya sendiri kita lihat bahawa
permintaan bidang sastra ni di kalangan generasi muda lah, terutamanya pelajar kini, mereka melihat sastra ni macam satu yang macam tidak ada mempunyai satu masa depan. Bukan masa depan, satu yang dapat membantu mereka. Sedangkan ilmu sastra ni satu yang luas, satu yang pelbagai yang boleh kita dapat, yang boleh kita melihat dengan situasi sekarang kan, dengan peluang, dengan perubahan teknologi, kita lihat penggunaan pelbagai media sosial ya, ataupun pelbagai instrumen yang boleh mengangkat sastra itu sendiri kan, terutama dalam bidang penulisan kreatif ataupun kajian sastra itu sendiri pun dapat memberi satu kepentingan kepada sumbangan dalam untuk membentuk jati diri, identiti, saya tak langsung juga sebagai membentuk satu kepribadian yang baik ataupun yang kata dapat mendidik generasi kini tentang warisan dan juga berkaitan dengan apa yang generasi terdahulu ada atau peradaban dahulu yang bangun berasaskan pada sastra. Sastra yang banyak membentuk kita pembacaan, penulisan di samping dengan elemen-elemen lain yang memberi sokongan kepada perkembangan sastra. Dan di peringkat sekolah kita lihat di kurikulum sekolah pun dia dah satu yang kata bukan yang lebih kompetitif atau komprehensif ya, maksudnya dah bentuk yang kecil. Dia tawar kepada pelajar siapa yang berminat dan bukan satu yang wajib. Jadi sinilah jadi sastra tu dalam bidang tu semakin kurang dan macam saya sendiri sebagai ketua program Peserta Melayu di Bitara Melayu, yang kita memang jadi masalah bila kita nak mencari permohonan untuk memasuki tahun kan, pelajar baru dalam bidang kesetaraan memang sukar. Jadi kita kena pastikan bahawa sastra itu harus seimbang juga dengan bidang-bidang lain bersama dengan bahasa kan, dengan budaya itu sendiri. Saya tak langsung juga dapat membantu segi pengembangan bidang pengajian Melayu bersama dengan sastra bidang yang lain lah. Saya berpendapat mungkin permintaan itu datangnya daripada minat pelajar itu sendiri. Mungkin apa yang mendorong mereka untuk tak masuk ke dalam kita kata arena pengajian Melayu ini sendiri? Mungkin kurangnya salurannya ke ataupun kurangnya pendekatan yang diberi kepada sekolah ataupun universiti kepada mereka? Pada pendapat saya secara peribadi, mengapa para pelajar itu kurang cenderung untuk memohon ataupun mengikuti pengajian Melayu? Ini adalah kerana promosi ya, bagaimana kita mempromosikan, menyampaikan sesuatu maklumat, apa kepentingan mereka belajar pengajian Melayu, sebab pengajian Melayu ini merupakan satu kajian yang tentang etnik Melayu yang bersifat saintifik. Jadi bersifat saintifik ni maksudnya dia akan menyentuh tentang bahasa, menyentuh tentang sastra, ekonomi, agama, politik. Jadi para pelajar perlu dijelaskan bahawa itu kepentingan yang mereka perlu belajar, kerana ini adalah gambaran jati diri masyarakat Melayu di Malaysia yang merupakan masyarakat yang dominan dan juga yang besar, majoriti dan juga dominan di Malaysia. Jadi kita perlu kekalkan dan perkenalkan benda tersebut. Itu yang perlu disampaikan sebenarnya. Ya, adakah salah satu dorongannya, Doktor, berkenaan dengan peluang pekerjaan juga? Sebab mungkin kalau di Malaysia rancangannya dalam industri pembuatan, engineering, kejuruteraan, mungkin doktor sebagainya. Tapi Akademi Pengajian Melayu ini kurang dari segi permintaan tu, mungkin dari segi peluang pekerjaan itu kurang. Pendapat Doktor macam mana? Okey, saya melihat pengajian Melayu ini sebenarnya kita katakan tadi satu bidang yang mengkaji bahasa, sastra, budaya dan seni antaranya lah. Ya, jadi contohnya macam bila kita bincang tentang kesusastraan Melayu, kalau kami di UPSI sendiri pun kami berhadapan dengan dilema. Di mana hendak diletakkan guru-guru kesusastraan Melayu ini kerana merudumnya penawaran subjek kesusastraan Melayu di sekolah. Jadi itu sebenarnya saya lihat satu perkembangan yang tidak begitu bagus ya dalam bidang pendidikan, kerana saya kira pengajian Melayu ya, kesusastraan Melayu ini ialah subjek ataupun bidang yang memberi penekanan kepada nilai murni. Jadi membentuk jati diri, membentuk karakter manusia Melayu itu sendiri. Jadi saya kira perlu dibuat sesuatulah supaya bidang ini tidak berterusan beginilah.
kalau di sekolah pun mungkin cikgu bahasa boleh mengajar sastra, Doktor. Betul. Tapi Saya rasa cikgu sastra mengajar bahasa sebab penempatan guru sastra itu tidak banyak. Ya. Baik, keadaan yang sebegini, kalau Doktor katakan tadi tidak mahu berlarutan, adakah sekarang ni dah satu tahap yang kritikal, Doktor? Pada pandangan saya, sekarang masih belum lagi kritikal lah. Maksudnya berjaga-jaga lah. Maksudnya kita boleh lagi usaha untuk meningkatkan lagi bidang asas yang bidang bahasa, sastra dan budaya dan juga seni dalam di peringkat sekolah kan. Sebab kita boleh lihat perkara ini boleh kita terjemahkan dalam kurikulum dengan ada kurikulum sebagai pendedahan kepada pelajar di peringkat sekolah menengah rendah, menengah atas tentang mengenai bahasa kan, tentang mengenai sastra dan budaya dalam pelbagai aktiviti seperti aktiviti pertandingan, aktiviti drama atau mengadakan pameran kan, ataupun melibat sama dengan komuniti kan, dalam bidang tersebut antara pelajar dengan masyarakat luar kan. Di situ akan saya tak langsung juga dapat memberi dapat membangkit jugalah kesedaran mengenai pentingnya elemen bahasa, sastra dan budaya itu sendiri. Saya tak langsung juga akan memberi kepada bidang pengajar Melayu itu sendiri. Maksudnya pengajar Melayu akan dapat lagi sambutan, akan dapat kenal apa itu pengajar Melayu, bukan sekadar bahasa, sastra dan budaya. Dan bila kita pelajari, kita akan lihat lagi pelbagai aspek, pelbagai perkara yang boleh kita terokai mengenai pengajar Melayu, bukan sekadar yang sebut elemen asas tadilah. Baik, saya kira baik UKM, UM dan juga UPSI, tiga universiti ini sudah juara dalam bid soal pengajian Melayu, tapi masih lagi terdapat macam Doktor katakan tadi, kita semua setuju agak keciciran, agak dipulaukan pengajian Melayu ni. Kenapa sudah diadakan satu pengajian Melayu tapi masih lagi keciciran pengajian Melayu ni di Malaysia? Soalan ini kita akan bawakan kepada anda selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
Globalisasi pengajian Melayu, topiknya hari ini untuk Lensa IPT. Globalisasi, Doktor. Kalau kita tengokkan global tu sudah keluar daripada tanah air kita, Malaysia. Tapi sekarang ni masalah pengajian Melayu di Malaysia, negara kita sendiri masih tak selesai. Macam mana, Doktor? Okey, apa yang menyebabkan pengajian Melayu tak selesai di Malaysia? Satu ialah disebabkan oleh keterbatasan sokongan keuangan untuk kita mempromosikan pengajian Melayu itu sendiri di dalam negara. Memang universiti-universiti akan melakukan promosi di sekolah-sekolah untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 yang akan masuk ke universiti. Apa itu pengajian Melayu, apa manfaat yang mereka akan dapat apabila mereka mempelajari bahasa Melayu. Pengajian Melayu maksudnya di sini. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, pengajian Melayu itu luas tentang satu kajian etnik secara saintifik, dari segi politik, dari segi ekonomi, bagaimana pengajian Melayu itu boleh membincangkan tentang ekonomi Melayu, bagaimana pengajian Melayu itu boleh membincangkan tentang sastra, bahasa, agama. Itu semua adalah sangat luas yang perlu diterokai sebenarnya. Jadi itu yang perlu dilakukan, promosi dan dibantu oleh keuangan lah untuk melakukan promosi tersebut. Saya kira pengajian Melayu ini sangat besar. Saya bertahu sedikit, saya rasa berkenaan dengan satu manuskrip. Beberapa manuskrip yang telah diiktiraf UNESCO sendiri yang kita bincangkan sebentar tadi, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Salatus Salatin sebagainya. Itu satu cabang untuk kita promosikan. Tapi mungkin saya lihat cara universiti berbeza. Mungkin ada cara tersendiri untuk kita kata mengetengahkan pengajian Melayu ni. Okey, kalau di UPSI sendiri, pengajian Melayu ini banyak kita bawa ke luar negara, kerana kita buat masa ini kita ada banyak kolaborasi dengan universiti di luar negara dan kita ada beberapa pusat pengajian global di beberapa universiti di luar negara. Jadi itu merupakan salah satu daripada saya rasa usaha keras pihak UPSI lah untuk mengantarabangsakan ataupun memperkasakan pengajian Melayu itu di persada dunia. Jadi sebagai contohnya yang terkini kita ada pusat pengajian global di SOAS University of London dan saya kira apa yang dipaparkan itu adalah gambar di beberapa pusatnya seperti di University of Dhaka, Bangladesh. Kita ada pusat di dua pusat pengajian global ataupun pengajian Melayu itu di Uzbekistan juga. Ada dua universiti di Uzbekistan dan yang terkini saya katakan tadi di SOAS. Ini adalah saya rasa sumbangan yang kita boleh beri kepada bidang pengajian Melayu ini dengan membawa contohnya pensyarah-pensyarah membuat sangkutan ataupun program mobility ke pusat-pusat yang ada di luar negara ini. Antaranya saya rasa yang paling diperlukan di pusat-pusat ini peringkat awal ini adalah pengajaran bahasa Melayu. Dengan pelbagai peringkat lah. Kalau macam di SOAS itu lebih kepada pelajar-pelajar peringkat pasca siswazah yang sedang membuat kajian dalam manuskrip yang memerlukan pengetahuan tentang tata bahasa Melayu. Dan itu saya rasa satu usaha yang besar yang memerlukan banyak pengorbanan seperti yang Prof Indra katakan tadi, keuangan juga yang kukuh sebenarnya untuk kita membolehkan kita memperkasakan pengajian Melayu ini di luar negara. Ya, baik. Kolaborasi bersama dengan universiti luar negara, saya rasa kalau kita tengok gambar itu tadi, bilangan pelajar ini cukup ramai. Itu kalau di luar, kalau di Malaysia bilangan yang sama ke lagi sikit, Doktor? Saya kira ramai juga Ramai juga. Kalau terutamanya macam di UM, saya rasa kami baru bermula lah, tidaklah begitu lama dan bilangan pelajar semakin bertambah dan itulah sebenarnya yang menjadi semangat, yang memberi semangat kepada kami terutamanya Fakulti Bahasa dan Komunikasi yang banyak dipertanggungjawabkan untuk menguruskan pusat-pusat ini. Jadi sebenarnya pengorbanan besar juga dari segi keuangan, kaki tangan yang pergi ke sana. Tetapi sambutan yang sangat menggalakkan itu sebenarnya menjadi pembakar semangatlah untuk kita terus mengembangkan bahasa Melayu, pengajian Melayu ini di serata dunia, insya-Allah.
Saya lihat kalau sekarang ni pendedahan itu lebih mereka tertarik mungkin kepada sejarah-sejarah Melayu kita, penempatan awal tamadun Melayu sebagainya. Ambil contoh yang terdekat di Sungai Batu, Kedah, Sungai Batu. Ya. Itu satu unik yang bila kita dapat tahu yang ada banyak perkara yang kita boleh dapatkan ataupun yang dikaji di sana, membawa kepada satu tamadun Melayu itu satu tamadun yang gah pada satu masa dulu, tapi sekarang ini ditinggalkan. Ada juga yang membezakan Melayu Malaysia dan juga Melayu Indonesia. Macam mana, Prof? Berkaitan dengan tamadun Melayu kan, pada peringkat awal memang bangsa Melayu lah bangsa yang teragung dalam wilayah alam Melayu itu sendiri. Bagaimana bangsa Melayu pada awal lagi pada zaman zaman Kesultanan Kedah lagi sudah wujudlah peradaban Melayu tentang perdagangan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan itu sudah ada, sudah terbentuk, sudah menjadi satu kelompok ataupun masyarakat yang besar pada waktu tersebut kan, sehinggalah perkembangan ini kita lihat juga telah membangun pelbagai kawasan ataupun telah membentuk hubungan dua hala antara pengaruh luar terutamanya daripada tamadun India yang bagaimana mereka datang sebagai tempat persinggahan, sama juga mengadakan hubungan perdagangan serta langsung telah menghasilkan satu falsafah ataupun pemikiran masyarakat Melayu di kawasan tersebut dan juga terbabit bersama dalam untuk membangunkan satu tamadun ataupun satu peradaban awal tentang bangsa Melayu itu sendiri, sehinggalah dia tersebar sehingga wujudnya kawasan Empire Sriwijaya, tu kerajaan Melayu yang terawal. Dilihat situlah berlakunya dan menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Melayu sastra dan juga budaya Melayu juga telah berkembang di seluruh kawasan di alam Melayu itu sendiri. Dan bagaimana kita lihat tentang perkembangan bahasa itu sendiri dalam menjadi satu bahasa lingua franca, bahasa utama kan dalam perdagangan. Jadi kita boleh lihat bagaimana keperluan kita untuk menjadikan satu tamadun itu salah satu yang boleh untuk dikaji, untuk kita mendapat apa yang dapat memberi satu kesan atau sumbangan kepada generasi kini. Maksudnya kita boleh lihat menjadi satu kajian bagi untuk membentuk satu peradaban baru ataupun satu nilai baru kepada generasi terutamanya tentang bangsa Melayu itu sendiri. Kalau kita kaji, kita dapat lihat kalau satu masa dulu Melayu, tamadun Melayu itu satu sangat gah dalam segi ekonominya, politiknya, pentadbirannya. Ada dikaji semula dan diterapkan sekarang. Masih lagi relevan ke? Kalau kita kan sekarang ini teknologi sudah berkembang, semuanya sudah berubah. Pengajian Melayu perlu seiring dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh lagi melihat ke belakang saja. Belakang itu hanya menjadi titik tolak untuk bergerak ke depan. Jadi pengajian Melayu perlu seimbang dengan perkembangan semasa. Kalau ada teknologi digital yang terkini, maka pengajian Melayu perlu seiring dengan dengan teknologi digital yang sekarang. Apa yang berlaku kalau saya boleh menambah tadi, bagaimana pengajian Melayu itu di luar negara. Misalnya di Akademi Pengajian Melayu, kita menawarkan karyawan tamu, Profesor Ajung daripada luar negara untuk bersama-sama dengan Akademi Pengajian Melayu tentang perkongsian maklumat tentang pengajian Melayu. Kita ada daripada Rusia, kita ada daripada Indonesia, kita daripada Iran juga kita ada. Jadi kita memperkembangkan pengajian Melayu itu keluar negara tentang perkara tersebut. Malah pertukaran antara staf akademik juga berlaku di antara Akademi Pengajian Melayu dan Moscow State University. Itu yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ialah memang ke arah mengglobalisasikan pengajian Melayu di luar negara. Itu yang berlaku sekarang. Saya kira ini satu langkah yang cukup baik untuk kita adakan sebab mungkin di luar sudah mengenali Melayu. Kalau di Malaysia, kita mengenali Melayu sekadar Melayu itu adalah sebuah bangsa. Tapi kalau dilihat di luar negara, mungkin Melayu ini dilihat sebagai satu ada ilmu yang perlu digarap daripada pengajian Melayu itu sendiri. Tapi sampai kali ini mungkin kolaborasi UPSI dan juga negara-negara luar, apa antara utamanya untuk diketengahkan? Kalau dalam konteks UPSI sendiri,
apa yang kita ingin ketengahkan adalah dari segi kelestarian bahasa, budaya, ya, seni. Malah masyarakat di luar sebenarnya lebih menghargai seni yang ada dalam masyarakat Melayu. Contohnya mereka sangat berminat dengan bidang drama, teater, ya. Seni-seni kesenian kita seperti Mak Yong, ya, itu sangat dihargai oleh masyarakat antarabangsa. Sangat berminat pada mereka untuk mempelajari aspek-aspek seperti ini. Begitu juga aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Itu juga mengkaji, mungkin melihat apa yang ada dalam warisan bahasa kita, ya, seperti masyarakat Melayu, kita banyak menggunakan bahasa perumpamaan, kiasan, ya. Itu sebenarnya menjadi satu entiti yang sangat menarik untuk dikaji oleh masyarakat di luar sana. Jadi itu yang kita cuba ketengahkan, selain daripada saya rasa memperkenalkan bahasa pada peringkat asas, ya, supaya bila mereka sudah mula tertarik, ya, sudah kenal dengan bahasa. Jadi saya kira mungkin lebih banyak lagi peluang, ya, untuk kita melebarkan sayap bahasa dan pengajian Melayu ini, ya, untuk mereka datang mungkin belajar di institusi pengajian tinggi di Malaysia, ya, ataupun datang untuk bekerja di sini, ya. Bagaimana macam kami ada pusat di University of Dhaka yang kita tahu ramai rakyat di sana datang ke Malaysia, kan, untuk bekerja. Jadi bila kita bawakan pengajian Melayu ini di sana, jadi mereka telah pun mendapat gambaran awal, dia telah pun bersiap sedia dengan bahasa dan budaya masyarakat Melayu itu sendiri. Itulah indahnya pengajian Melayu dari segi bahasa. Mungkin pun dalam kiasan, dalam berlapik itu sendiri ada membawa satu ideologi mungkin. Ada membawa satu idea-idea yang ditekengahkan. Saya lihat daripada dulu kita di pengajian Melayu mungkin ada, kita bersifat supra diversity, supra nasional ke depan daripada yang lain. Hari ini sebenarnya kalau kita ikutkan masih lagi terdapat macam doktor katakan tadi, kalau di luar itu dihargai, kalau di dalam negara ini mungkin dilupai. Saya rasa perkara ni kita perlu cepat tangani supaya generasi cepat berubah, minat itu cepat berubah. Mungkin ini adalah masa yang sesuai untuk kita berikan gambaran jelas tentang pengajian Melayu, Doktor. Okey, pada pandangan saya, bila kita berbual bersama mereka, generasi muda, bila kita tanya tentang mengenai perkara tentang apa mereka pelajari, tentang bidang yang mereka terokai, terutama dalam bidang pengajian Melayu, mereka masih tidak dapat menguasai, tidak dapat memberi penjelasan yang tepat tentang bidang pengajian Melayu, sebab mereka tak ada pendedahan awal. Kalau di sekolah mereka belajar kesusastraan Melayu, tapi bila mereka masuki di peringkat pengajian tinggi, di situ baru mereka, inilah bidang pengajian Melayu. Maksudnya mereka lihat tentang kerakuman tiga asas Melayu, iaitu bahasa, sastra dan budaya, dan juga seni yang mereka perlu pelajari dan perlu mereka kuasai dalam tempoh pengajian mereka. Di sini menunjukkan bahawa kita kena lihat bahawa peringkat sekolah menengah perlu diterapkan mengenai perkara ini. Maksudnya pihak program ataupun pihak fakulti dalam bidang pengajian Melayu harus mereka pergi ataupun pergi bersama untuk menjelaskan mengenai apa itu bidang pengajian Melayu. Bukan sekadar kita dengar daripada pihak lain, kan. Jadi kita pergi sana bersama mereka, kita menjelaskan dan menyatakan inilah bidang-bidang kursus-kursus ataupun subjek yang ada dalam pengajian Melayu yang mereka boleh pelajari, boleh kuasai dan mereka faham. Yang penting mereka dapat terokai lagi ilmu baru tentang pengajian Melayu yang selari dengan global, kan, globalisasi dan juga dengan teknologi, kan, yang memerlukan lagi kemahiran, kebolehan dalam pelbagai aspek. Dan bila kita gabung daripada kesemua elemen ni, akan dapat lagi satu kelebihan kepada mereka. Sebab mereka
dalam bidang pengenalan Melayu menggalakkan kita berfikir, menghasilkan keputusan bagaimana kita nak menyelesaikan isu dan masalah yang berlaku dalam persekitaran kehidupan yang bukan sekadar dalam wilayah Melayu, tapi mereka juga boleh terokai dengan wilayah etnik yang lain. Maksudnya dalam aspek yang sama. Di sini menunjukkan kelebihan bidang pengajian Melayu, mereka dapat memberi sumbangan penting dalam untuk pembangunan sosial dan juga dengan modal ihsan. Maksudnya segi keboleh pasaran tidak ada masalah. Mereka lebih kreatif dan kreativiti dalam apa jua tindakan yang mereka lakukan. Ya. Saya kira 4 tamadun besar, Doktor, dulu. Tamadun Mesopotamia, tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Melayu. Tapi satu tamadun yang pupus, tamadun kita. Kita nak rungkai selepas ini kenapa dan mengapa dan apa caranya untuk kita bawakan kembali ketamadunan itu. Selepas ini jangan ke mana-mana dalam Lensa IPT. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Ketika pandemik itu memang kita susah nak tahu apa itu pandemik. Ketengah memang tak adalah time PKP, memang kerugian saja. Memerlukan wang juga bila tak kerja ni, kita tak dapat bayar. Di mana majikan ada buat potongan-potongan yang seterusnya. Dan efek dia adalah lambatkan buah seperti lautan. Paling kritikal waktu tu sebenarnya memang kita orang punya cash flow. Tipulah kalau tak terkesankan. Walaupun RM1, RM2 pun. Mungkin kecil pada kita tapi besar pada orang lain. I decided to take a loan tu pasal the business has to run. Jualan kek saya tu dia jatuh dalam 60%. Usahawan ni nombor 1 dia, pokok pangkal dia, akar umbi dia ialah marketing. Kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka itu daripada dalamnya sendiri, duri dalam daging kita boleh kata. Kita menyebabkan kejatuhan tamadun Melayu itu sendiri. Kenapa, Doktor, ia berlaku dan mungkin hal ini boleh menyebabkan hilangnya sebuah tamadun, tapi kita masih lagi bergelar Melayu sekarang? Ya, betul. Tadi saya bertitik tolak daripada jawapan Dr. Zuraini bahawa orang luar memandang tinggi kepada kita sebab kita mempunyai ciri-ciri unik. Tetapi masyarakat Melayu sendiri, masyarakat dalam negara itu tidak memandang tentang pengajian Melayu. Jadi kat sini timbulnya konsep ketawanan minda. Maksudnya kita masih lagi berkiblatkan Barat. Apa-apa yang daripada Barat itu serba baik, serba unik, serba indah. Tetapi dalam negara sendiri, tentang pengajian Melayu, tentang orang Melayu, keunikan orang Melayu itu tidak dipandang. Itu masalah yang berlaku. Jadi di sini, apa yang perlu kita lakukan ialah menyuntik semula pemahaman tentang pengajian Melayu itu kepada pelajar-pelajar di sekolah. Perlu bermula di sekolah, iaitu apa uniknya pengajian Melayu, bahasa Melayu, ekonomi Melayu, sastra Melayu. Sebenarnya kita perlu mengiktiraf itu. Kenapa orang luar mengiktiraf kita tetapi masyarakat sendiri tidak mengiktiraf kita. Masyarakat kita sendiri tidak mengiktiraf kita. Jadi kita ni masih lagi terbuai-buai dengan ketawanan minda yang dahulu. Jadi itu perlu diubah sebenarnya. Baik. Kita tengokkan ini bukan globalisasi pengajian Melayu, lebih kepada dalaman Melayu itu sendiri.
Saya kira ini lebih kepada suntikan itu sendiri datangnya daripada mana, doktor? Kalau kita ikutkan mungkin berehat tadi kita ada cakap juga berkenaan dengan mungkin bermula je daripada sekolah. Tapi persoalannya mungkin sekolah pun sudah mati akal untuk bagaimana caranya untuk kita ketengahkan pengajian Melayu ini sendiri. Saya setuju bahawa semangat ataupun keinginan untuk mendalami bidang pengajian Melayu ini patut bermula pada peringkat yang lebih awal, ya, pada peringkat mungkin sekolah, ya, kerana di sekolah kita ada mata pelajaran khususnya bahasa Melayu, dan dalam bahasa Melayu itu, bahasa Melayu adalah satu subjek yang merentas disiplin. Jadi dalam itu sepatutnya kita boleh terapkan, ya, ilmu-ilmu sastra, budaya, seni yang berkaitan dengan warisan Melayu. Jadi di situ sepatutnya keinginan ataupun keseronokan untuk mendalami bidang pengajian Melayu itu diterapkan, sehinggalah sepatutnya sampai ke peringkat universiti bila pelajar-pelajar ini mengambil kursus-kursus yang berkaitan dengan pengajian Melayu. Saya nampak bila Cik Syahrul sebut tentang suntikan tadi, saya rasa perlu suntikan baru dari segi kaedah pengajaran juga, ya, kerana kadang-kadang orang mengingat belajar bahasa sastra ini hanya membaca, ya, meneliti novel-novel lama, ya, novel-novel klasik. Kadang-kadang masih ada mentaliti seperti itu. Dan seperti yang Prof Indra katakan tadi, perlu sebenarnya pengajian Melayu ini seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi sebab itu pengajaran subjek-subjek yang berkaitan dengan pengajian Melayu ini pada peringkat sekolah lagi perlu kaedah pembelajaran, pengajaran yang seiring dengan perkembangan teknologi, ya. Contohnya kita buat gamifikasi, ya, gamifikasi tentang bahasa, tentang sastra, tentang budaya, ya, menjadikan pembelajaran itu seronok. Yeah. Dan saya kira peranan guru sangat besarlah untuk membuka minda, ya, bangsa kita bahawa bidang ini adalah bidang yang besar dan masih perlu banyak penyelidikan, ya, perlu dilakukan, ya, masih banyak lagi ruang yang perlu dikaji, dikembangkan, supaya kita katakan tadi tamadun kita itu kembali bersinarlah, ya. Ya. Doktor, saya terfikir mungkin saya cuba bayangkan untuk kita selesaikan masalah ini, kita dah ada sekolah sukan, kita dah ada sekolah seni. Mengapa tidak kita adakan sekolah sastra? Pendapat doktor macam mana? Pada pandangan saya, sebab mengenai aktiviti sastra di peringkat IPT sudah ada. Itu di bawah Dewan Bahasa Pustaka. Mereka mengadakan akademik sastra untuk melahirkan lagi bakat-bakat muda tentang dalam bidang pelbagai bidang sastra, dalam bidang kritikan, dalam bidang sajak, puisi ataupun dalam bidang tulisan kreatif. Jadi di sini kita lihat bagus, maksudnya dapat memberi lagi kesan kepada mereka berkenaan dengan bagaimana kita nak kembangkan lagi bidang sastra. Pada pandangan saya juga boleh kita gunakan idea ini kita di peringkat sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun di peringkat sekolah menengah, kan. Jadi sinilah akan dapat lagi menghasilkan lagi bakat-bakat muda, kan, dalam bidang sastra Melayu. Sebab kita lihat semakin sastra ni pun ketokohan pun kata semakin naik, kan. Dilihat generasi baru yang dalam bidang penulisan, dalam bidang puisi, yang dalam bidang sajak sudah ada tokoh-tokoh dalam bidang tersebut. Dan bagaimana dari sini kita boleh jadikan satu pentas ataupun satu landasan untuk kita meningkatkan lagi keperluan tersebut. Ya, baik. Kepercayaan kepada UM itu sendiri mungkin sudah dijadikan simbol kepada kemegahan sesebuah universiti. Mungkin apa hala tuju ataupun apa perancangan UM, Akademi Pengajian Melayu mungkin untuk terus kita kata mengangkat martabat pengajian Melayu itu sendiri? Okey, bertitik tolak daripada soalan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah yang YBM Menteri telah memberikan 500,000 dana khas kepada Akademi
Pengajian Melayu. Jadi Akademi Pengajian Melayu telah merancang beberapa projek di bawah 4 teras yang telah kita tentukan. Jadi salah satunya ialah kita nak menjadi juara dalam bahasa Melayu. Jadi juara dalam bahasa Melayu, kita akan membuat satu program ataupun pendidikan tentang bahasa Melayu untuk warga asing. Jadi untuk membantu negara, membantu kementerian, bagaimana kita nak mendidik warga asing untuk betul-betul dalam bahasa Melayu dengan baik. Jadi kami akan bekerjasama dengan Majlis Peperiksaan Malaysia untuk mengeluarkan sijil kecakapan berbahasa Melayu untuk warga asing. Itu yang kita sedang usahakan, selain juga cuba membentuk pusat pengajian Melayu di luar negara. Itu yang kita lakukan di bawah dana RM500,000 yang diberikan oleh KPT kepada Akademi Pengajian Melayu. Saya kira kalau dibuka kepada orang asing, jumlahnya pun agak ramai. Tapi kalau dibuka ke warga pelajar kita, mungkin agak kurang. Tapi mungkin di situ kita lihat secara totalnya perlu kita ada naratif baru dalam kita mengetengahkan pengajian Melayu ni. Mungkin bukan sahaja di peringkat global, Doktor, tapi di peringkat kita sendiri, akar umbi, mungkin di peringkat kepimpinan universiti sendiri supaya faham. Maksudnya tidak lagi mencicirkan pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, mungkin Jabatan Pengajian Melayu dan sebagainya. Sebelumnya tertumpu kepada bidang teknologi, kepada bidang doktor dan sebagainya. Pendapat Doktor macam mana? Saya melihat asas kepada isu ini adalah sikap. Kita memerlukan paradigma perubahan sikap secara besar-besaran untuk melihat pentingnya bahasa sastra dan budaya ini sebagai akar umbi kepada masyarakat kita. Sebenarnya inilah ilmu yang membina jati diri masyarakat. Yang itu yang kita kalau kita tengok dalam ucapan PMX kita pun sebenarnya ada menyentuh tentang excellence without a soul. Jiwa di situ tidak ada. Dan saya rasa bidang pengajian Melayu ini antara yang menyumbang kepada pembinaan jiwa, watak manusia yang bernama Melayu itu. Kalau kita benar-benar menerapkan elemen-elemen yang ada dalam bidang pengajian Melayu itu sendiri. Contohnya macam sekarang kita banyak mendengarkan anak muda suka healing kan. Jadi sebenarnya healing dengan bahan yang ada dalam pengajian Melayu, contohnya bahan-bahan sastra sebenarnya mampu membantu menyembuhkan jiwa juga sajak, puisi, mungkin novel yang dibaca, cerpen. Kadang-kadang itulah yang boleh memberi penyembuhan jiwa kepada anak-anak muda kita yang sedang tercari-cari sekarang ini. Jadi saya rasa itu patut dikembalikan, diketengahkan dengan pelbagai cara lah yang kita dah bincangkan tadi. Kita masukkan elemen-elemen teknologi seperti menggunakan media sosial untuk mengetengahkan elemen-elemen yang menarik dalam bidang pengajian Melayu ini. Saya pernah tonton satu video ni, Doktor, di YouTube. Sedar tak sedar berkenaan dengan pengajian Melayu. Sedar tak sedar, saya ambil masa 2 jam untuk habiskan video tu. Maksudnya healing lah tu sedang mengalami proses healing. Dalam kita macam apa benda ni kan, tapi lama-lama kita faham. Maksudnya bagi pendapat saya, kita kena faham dan juga mungkin dengan satu klik tu boleh mengubah minat kita. Dan banyak lagi kita nak bercakap berkenaan dengan globalisasi pengajian Melayu. Mungkin boleh saya tambah sedikit. Saya rasa generasi kita ini sudah banyak pergi ke dalam era globalisasi ini. Mereka telah pergi ke pelbagai bahan kan. Jadi mungkin kita perlu memberi mereka masa untuk kembali kepada bahan-bahan yang ada dalam warisan pengajian Melayu itu sendiri. Macam kita mengetengahkan bahan-bahan sastra yang ada banyak elemen-elemen nilai murni yang kita katakan tadi. Itulah yang membantu sebenarnya membina watak masyarakat kita. Saya cuba bayangkan Doktor membaca sebuah puisi. Mungkin selepas rehat ni kita boleh, sebelum kita nak tutup Lensa PT pukul 10 nanti. Tapi kepada penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan bawakan khas kepada anda, Dr. Zuraini, untuk bacakan puisi selepas ini. Kita kembali selepas ini. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda?
ICPT ialah imbalance cost pass-through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita. Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB-1-A dan -B Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Kita sudah berada di slot yang terakhir untuk Lensa IPT, topiknya globalisasi pengajian Melayu. Mungkin yang dapat digarapkan tadi, Doktor, ada harapan mungkin bau sinar yang baru dalam soal pengajian Melayu. Okey, pada pandangan saya lah, bidang pengajian Melayu dah semakin terbuka dengan globalisasi ini. Bila mudahnya dapat maklumat di mananya peta Malaysia itu sendiri. Sebelum ni banyak bila kata di mananya Malaysia, banyak akan merujuk Singapura, Thailand kan. Dengan ada sekarang masyarakat global dah tahu di mana kedudukan Malaysia. Dan bila melihat Malaysia, saya tak langsung juga dah lihat tentang mengenai wilayah penghuni adalah Melayu. Di situlah dilihat bahawa bidang pengajian Melayu dah semakin mendapat sambutan di peringkat luar daripada pelajar, terutamanya daripada pelajar Jepun, daripada China dan juga daripada Thailand sendiri sudah berminat untuk mempelajari mengenai budaya Melayu, sastra dan juga dengan bahasa. Dan kita juga ada terima juga pelajar daripada luar, terutamanya dalam bidang siswazah untuk mereka melakukan kajian tentang Dr. Falsafah kan, sejarah falsafah tentang pengajian Melayu. Kita dapat banyak permintaan dan ada yang telah membuat kajian dan mendapati bahawa pengajian Melayu adalah satu bidang yang unik ataupun satu bidang yang berbeza dengan tamadun yang lain. Yang kita lihat kan, sebab ni kita lihat banyak tamadun berkisar di tamadun Eropah, tamadun India, China kan. Bila mereka pergi ke alam Melayu dan bila buat kajian dan berada di tempat wilayah itu sendiri, mereka dah dapat gambaran yang baik, yang mengenai tentang keperluan mereka, apa yang mereka dapat dan mereka boleh terus kaki dalam bidang pengajian Melayu itu sendiri tentang segi
macam bahasa, banyak pelbagai aspek yang mereka boleh teliti, sastra pun pelbagai aspek, dan budaya pun dengan cara hidup, dengan segi perayaan, adat, budaya, sistem nilai itu sendiri yang banyak satu keunikan. Dari situ satu tarikan. Sebab mereka datang nak kaji tentang berbeza dengan apa yang di tempat mereka. Dari situ berlakunya proses pengalaman ataupun proses bagaimana dapat memberi satu gambaran yang jelas mengenai bidang pengajaran Melayu itu sendiri. Okey, baik. Doktor, mungkin berapa peratus kita sudah mencapai globalisasi pengajaran Melayu? Globalisasi pengajaran Melayu ini kalau dilihat daripada sudut positifnya ya. Angkanya berapa peratus? Oh, angkanya gambaran 80%, 70%? Bolehlah 80 ataupun 70% ya. Cuma saya mengharapkan bahawa selepas ini apabila adanya lensa IPT ini yang mengglobalisasikan pengajaran Melayu ini adalah kerjasama yang rapat antara pihak universiti dengan kedutaan-kedutaan Malaysia di luar negara untuk memperkembangkan pengajaran Melayu itu di luar negara. Kita memerlukan laluan tersebut ya untuk memperkenalkan pengajaran Melayu dengan lebih meluas. Itu yang peranan yang pentinglah. Misalnya kita ada kursus pengajaran Melayu di Beijing, kita ada kursus pengajaran Melayu di Hankook, di Leiden, di New Zealand, di Ohio, Amerika. Jadi kita perlukan bantuan kerjasama yang erat ya di antara kedutaan Malaysia dengan pihak universiti yang menjadi host kepada kursi-kursi pengajaran Melayu ini. Ini salah satu cara bagaimana kita nak mengglobalisasikan pengajaran Melayu di luar negara. Ya. InsyaAllah. Kita mungkin akan bawa lensa IPT ke Leiden. Luar negara. Mungkin sedikit kata-kata untuk kita terus martabatkan pengajaran Melayu dan mungkin boleh diakhiri kan dengan puisi yang dah bersedia dah tu. Terkena ya. Okey, pada saya kita sentiasa berharap ya, harapan yang sangat tinggi. Pada saya melihat globalisasi ini datang dengan cabaran dan peluang ya. Jadi untuk pengajaran Melayu itu sendiri cabarannya adalah terpaksa bersaing dengan banyak bidang yang lain. Tetapi dengan adanya globalisasi juga sebenarnya dunia tanpa sempadan ini sebenarnya memberi ruang kepada bidang itu lebih dikenali ya di mana-mana pun di dalam dunia ini. Dan semoga pengajaran Melayu ini menjadi bidang yang terus diminati, yang terus dikaji, yang terus diberi perhatian oleh masyarakat kita sama ada dalam negara maupun di luar negara. Ya, amin, amin insya-Allah. Jadi kita nak tutup lensa IPT malam ni dengan deklamasi puisi daripada doktor. Puisi ni panjang Cik Syarul. Okay. Sikit je ya. Okey. Saya suka ini puisi yang bertajuk Tetamu Senja yang telah pun dilagukan oleh kumpulan Kopratasa. Ya. Kita datang ini hanya sebagai tetamu senja. Bila tiba detik, kembalilah kita kepadanya. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti, bawa dosa, bawa pahala. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada semua tetamu kita pada malam ini. InsyaAllah apa yang kita dapat garapkan pengajaran Melayu ini sebenarnya satu karya yang perlu kita angkat bersama, martabatkan bersama, bukan sahaja dari segi tugasnya, tanggungjawab yang terletak daripada universiti, tapi mungkin di pihak sekolah dan juga mungkin media-media juga perlu memainkan peranan yang cukup bagus, cukup hebat untuk terus martabatkan pengajaran Melayu kerana nilainya itu ada bukan sahaja kepada negara luar, bukan kepada negara kita, tapi kepada diri sendiri, jati diri kita sendiri, maruah kita sendiri, insan dan juga melahirkan modal insaniah itu juga yang perlu kita bawakan bersama. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada tamu kita pada malam ini. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Yuzaidi bin Ahmad Yusof Pensyarah, Pusat Kajian Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, Bintara Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Indrawati Elias Indrawati Zahid, Timbalan Dekan Pendidikan Penciptaan Nilai dan Perusahaan Akademi Pengajaran Melayu Universiti Melayu UM. Dan terima kasih juga kepada star kita malam ni, bintang kita malam ni, Dr. Zuraini Ramli, Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSR. Terima kasih. Moga-moga apa yang dibincangkan malam ini bawa manfaat kepada anda semua dan jangan lupa untuk terus ikuti lensa IPT di TV1 Saluran Berita RTM dan juga jangan lupa untuk ikuti social media kami, Instagram, TikTok dan juga Facebook dan IPT. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Selamat Tahun Baru Cina. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.